gelak apa. Aduh. Ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripadanya. Dapat lagi kita menyambungkan pengajian pedoman sembahyang berjemaah pada majlis yang ke-8 insya-Allah taala karangan Asy-Syaikh Tuan Guru Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah rahimahullahu taala. Sebelum kita baca, kita sambung bacaan yang dobit hari itu berkenaan dengan sujud tilawah. Tak habis lagi, tinggal satu lagi. Katanya, waqala Syekhul Musannif rahimahullah Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi Rawdatit Talibin wa Umdatil Muftin. Inilah kitab Rawdah At-Talibin wa Umdah Al-Muftin, far'un yang terakhir. Far'un idza qara'a ayatis sajadati fi makanin wahidin sajada likulli wahidin falau karrara al-ayata al-wahidata fil majlisil wahidi nazara in lam yasjud lil marratil ula kafahu sujudun wahidun وإن سجد للأولى فثلاثة أوجه الأصح يسجد مرة أخرى لتجدد السبب والثاني يكفيه الأولى والثالث إن طال الفصل سجد أخرى وإلا فتكفيه الأولى ولو كرر الآية الواحدة في الصلاة فإن كان في ركعة فكالمجلس الواحد وإن كان في ركعتين فكالمجلسين ولو قرأ مرة في الصلاة ومرة خارجها في المجلس الواحد وسجد للأولى فلم أرى فيه نصا للأصحاب. Kata dia, ini suatu cabang masalah. Apabila seseorang membaca ayat-ayat sajadah, yang disunatkan sujud tilawah lah, pada satu tempat, maka hendaklah dia sujud pada setiap tempat tersebut. Setiap tempat bacaan sajadah tu lah. Kalau dua. Contoh dia baca ayat pertama surah sajadah, yang ada ayat sajadah tu, pas baca tu sujud lah. Tu dia baca pula ayat sajadah yang lain, sujud lagi. Itulah, setiap satu tu sujud yang lain-lain. Maka jikalau dia mengulang-ulang, isu sekarang ni pula, macam mana kalau dia ulang ayat tu? Kena sujud setiap kali dia ulang ke macam mana? Maka jikalau dia mengulang-ulang ayat tersebut dalam satu majlis, maka kena tengok. Jikalau dia tidak sujud kali pertama, maka memadainya sujud sekali. Dia baca berulang-ulang kali ayat sajadah yang sama contohnya. Kalau dia baca pertama kali tu, kali yang pertama dia tak sujud, maka
memadailah sujud sekali pada mana-mana hak dia baca tu. Hai, jikalau dia sudah sujud pada pertama kali, yakni kali pertama lah, maka terdapat 3 wajah pandangan. Okey, kalau dia baca ayat pertama kali dia sujud dah, tu sekali dia ulang balik ayat yang sama, kena sujud ke tak? Ni ada 3 pandangan. Pandangan asah, ini yang muktamad lah, sujud sekali lagi kerana sebab baru terjadi. Sebab baru terjadi apa dia? Iaitu dia ulang ayat tersebut, dan ayat tersebut bila habis maka tuntutan yang baharulah, iaitu sunat sujud sahwi lagi, sunat sujud tilawah lagi. Atas pandangan asah, sujud sekali lagi. Pandangan kedua kata cukup sujud kali pertama tadi. Tadi dah sujud dah, sudahlah. Tu pertama, tu pandangan kedua. Pandangan ketiga, jikalau lambat perceraiannya maka sujud sekali lagi. Lambat dengan makna tulul fasli. Contoh dia baca ayat sajadah pertama, tu relax, lepas sujud tu relax, lambat kejap. Lepas tu lepas 5 minit ke 3 minit ke dia baca lagi ayat tu, maka sunat lagi sujud sekali lagi. Makna kalau sebaliknya tak ada wujud perceraian yang panjang maka tak sunat lah. Tu pandangan yang ketiga. Jadi pandangan asah kata sunat juga sujud sekali lagi. Okey. Jika tidak lambat maka jika tidak lambat maka memadainya sujud yang pertama. Sujud yang pertama tadi sudahlah kalau tak lambat perceraian dia. Mungkin dia baca-baca, lepas tu 20-30 saat baca lagi. Tu tak panjang lagi. Maka memadailah hak tadi dia sujud tu. Jikalau dia mengulang-ulang ayat tersebut dalam sembahyang. Ni isu dalam sembahyang pula. Dia ulang ayat sajadah tu dalam sembahyang. Maka dia kata jikalau dia mengulang-ulang ayat tersebut dalam sembahyang, maka jikalau dia berada pada satu rakaat. Jikalau berada pada satu rakaat dengan makna pada rakaat pertama ke mana-mana rakaat lah, rakaat pertama atau kedua tu dia baca berulang kali di situ. Mana tadi? Maka dia seperti pada satu majlis. Yakni apa? Sekali sujud sudahlah. Seperti satu majlis, iaitu sekali sujud sudahlah. Walaupun berulang-ulang kali dalam sembahyang dia baca. Tidak jenuh. Pas baca sujud, pas baca sujud, pas baca sujud. Cukup sekali saja. Lepas tu maka jikalau pada 2 rakaat, rakaat pertama dia baca ayat sejadah, rakaat kedua baca ayat sejadah lagi, berulang-ulang pula tu, maka dia seperti 2 majlis. Yakni rakaat pertama tu sunat sujud tilawah, rakaat kedua pun sekali dia baca ayat sajadah pun sunat sujud tilawah. Walaupun dia baca berulang-ulang kali sekalipun, dia seperti 2 majlis sahaja. Okey. Jikalau dia membaca sekali di dalam sembahyang dan sekali di luarnya. Ni isu lain pula. Tadi dalam sembahyang semua, ni sekali dalam sembahyang, lepas tu lepas sembahyang tu dia baca lagi ayat sejadah tu. Macam mana? Maka jikalau dia membaca sekali di dalam sembahyang dan sekali di luarnya dalam satu majlis, yakni tidak cerai panjang lah, masih dalam tempat yang sama, maka hendaklah dia sujud pada pertama kali sahaja. Cukup lah, sudah pertama kali hak dia sujud dalam sembahyang contohnya, sudahlah. Lepas tu dia baca lagi, tak ada masalah, tak payah dah, dia ulang lagi ayat yang sama, tak ada masalah. Maka tidak mendapati oleh aku Imam Nawawi akan nas bagi ashab Syafi'iyah berkaitan ini. Jadi ini pandangan Imam Nawawi lah, sebab dia tak jumpa ashab Syafi'iyah, ashabul wujuh yang membahaskan berkaitan masalah ini, iaitu bila dia baca dalam sembahyang, lepas tu dia baca di luar sembahyang pula dalam satu majlis, adakah kena sujud 2 kali ke macam mana? Kata Imam Nawawi cukup sekali saja hak tadi, sudah. Tak payah banyak kali. Habis tu sujud tilawah, selesailah sujud tilawah tu. Kemudian masuk balik kata musannif, wa qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kita ulang sikit had yang ketiga tu. Dan ketiga daripada 12, muafakat makmum dengan imam pada segala sunat-sunat yang jahat menyalahi imam tu. Seperti mana? Seperti sujud tilawah. Dengan makna dia kena ikut. Kalau imam tinggal, dia kena tinggal. Kalau imam buat, dia kena buat. Tu sunat yang kalau kita bercanggah jadi buruk kalau menyalahi. Jadi kena ikutlah tu sujud tilawah pertama. Maka wajib muafakat. Tafriq bagi kata seperti sujud tilawah, maka wajib muafakat, yakni muafakat makmum akan imam pada buat dan pada tinggal, yakni pada buat sujud tilawah dan pada tinggal sujud tilawah. Tengok kata musannif nombor 4 ke surat 8 robit tu.
Kata musannif wajib muafakat pada buat dan pada tinggal. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullahu subhanahu wa ta'ala sebut, jikalau imam melaksanakan sujud tilawah sedangkan makmum tidak melaksanakannya, hal keadaan tahu menyalahi perkara tersebut, hukum dia haram. Lagi pula sengaja menyalahinya, maka batal sembahyang makmum. Jadi kalau dia sujud tilawah tu, imam baca ayat sajadah, dia sujud tilawah, makmum buat kerah tak mau sujud, maka batal sembahyang dia. Hal keadaan dia tahu dan sengaja gitu, maka batal sembahyang makmum. Bukan batal qudwah, batal sembahyang. Jadi sembahyang jemaah ni dia boleh batal qudwah saja, dia boleh batal sembahyang terus. Yang batal qudwah boleh tahan lagi, ni batal sembahyang tak yang masalah tu. Kalau batal sembahyang tu tahu tak apa, takut dia jahil. Dekat akhirat nanti rupa-rupanya aku tak sembahyang. Begitu juga batal sembahyang makmum jikalau makmum sujud tilawah sedangkan imam tidak melaksanakannya. Ni pandai-pandai pula. Contoh tu, imam baca ayat sajadah, imam pun tak sujud pada ayat yang ke-15 tu, tapi makmum pergi sujud, batal sembahyang makmum. Imam tak ada masalah sebab dia yang diikuti, makmum yang mengikuti. Maka dia kalau imam tak buat, dia pergi buat juga, maka batal sembahyang makmum itu. Kemudian jikalau makmum tidak mengikuti imam pada melaksanakan atau meninggalkan sujud tilawah tersebut dalam keadaan terlupa. Ni tadi dalam keadaan ingat dan sengaja, ni dalam keadaan terlupa ataupun jahil, maka tidak batal sembahyangnya kerana keuzuran yang ada pada makmum, iaitu terlupa dan jahil. Jahil yakni jahil yang diuzurkan. Jahil yang diuzurkan sahaja, sebab tak itlaq, ulama tak sebut jahil yang tak diuzurkan pun maaf, maka kita kata jahil yang tak diuzurkan sajalah. Adapun jahil yang diuzurkan, silap-silap. Jahil di sini kat mana? Jahil yang diuzurkan saja. Adapun jahil yang tak diuzurkan tak boleh. Sebab kalau ulama tak sebut jahil yang tidak diuzurkan tu dimaafkan, jadi kita jangan pandai-pandai lah. Habis. Jadi kalau dia tak ikut sebab apa? Sebab terlupa. Hidup mengelamun contohnya, dia terlupa. Lepas tu dia tengok-tengok imam dah bangun dah, tak ada masalah, dah terlupa. Ataupun jahil, dia tak tahu, kena ikut baru masuk Islam contohnya, maka tidak ada masalah, tak batal lah sembahyang dia. Habis. Masuk balik kitab kita. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala. Sebelum masuk kitab kita tu, dia ada tulisan sengek tu kat tepi tu, qauluhu dan pada tinggal. Qauluhu dan pada tinggal. Qauluhu dan pada tinggal. Tadi itulah dia berbintang tu, dia buat taklid sikit. Bukan sujud tilawah saja, bahkan sujud sahwi pun sama. Dan seperti sujud sahwi, maka wajib padanya pada sujud sahwi tadi muafakat pada buat, tiada pada tinggal. Kalau tu imam buat, wajib makmum buat. Kalau tu imam tinggal, tak wajib makmum tinggal. Makmum boleh buat, yakni selepas imam salam lah. Jangan imam tak salam kita dah buat, tu batal lah. Imam sudah salam, imam sudah habis sembahyang, kita pun niat sujud sahwi, tak ada masalah. Maka apabila meninggal dia akan sujud sahwi oleh imam, sunat bagi makmum sujud kemudian daripada salam imam makmum tadi, dan sebelum daripada salamnya salam makmum. Jangan ni makmum bagi salam pula, tak boleh lah, dia kan sebelum salam. Tengok ta'liq nombor 10. Kata musannif sujud sahwi. Kita bahas sujud sahwi pula. Hari tu sujud tilawah, ni bahas panjang sujud sahwi pula. Kata musannif nombor 10, kata musannif sujud sahwi. Dalam Hasyiah Al-Kubra ala Al-Manhajil Qawim, syarah kepada Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ataupun Al-Masail Ta'lim, dia kata apa? Masail Ta'lim, dia kata, ini karya Syekh Sulaiman Al-Kurdi rahimahullahu ta'ala. Dia kata, begitu juga apabila imam meninggalkan salam yang kedua, maka sesungguhnya makmum disunatkan memberi salam yang kedua meskipun imam tidak melakukannya. Ni salam pun sama. Tu imam bagi salam pertama saja, Assalamualaikum warahmatullahi, tu senyap, tu terus Astaghfirullahalazim. Tu. Jadi makmum macam mana? Makmum pun sunat untuk buat salam yang kedua walaupun tu imam tak buat. Ni tak ada dalam kitab ni. Dalam kitab Hasyiah Kubra sebut.
Lepas tu kita pun hurailah sikit bab sujud sahwi. Faedah. Dalam faedah, Syekh Abu Bakar Abdul Rahman Rajab An-Nuri rahimahullahu ta'ala sebut dalam Dalilul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Ni jangan dengar ni. Jangan dengar. Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Abdul Rahman Rajab Nuri rahimahullah sebut dalam kitab Dalilul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, Syarah Minhajul Talibin juga, jilid 1 muka surat 129. Dia kata apa? Sujud sahwi tergolong dalam sunat muakkad. Sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Makna kalau buat dapat celaan syarak walaupun tak dosa. Adalah kaedah sepekoh lah. Sunat dia ada 3, sunat muakkadah, sunat biasa dan sunat jibiliyah. Sunat muakkadah kalau tak buat dapat celaan syarak walaupun tidak berdosa. Adapun sunat biasa dan sunat jibiliyah tak mendapat celaan syarak kalau tidak buat. Jadi ini sunat muakkadah, makna Nabi buat lah. Nabi buat sokmo kalau ada berlaku masalah dalam sembahyang dia. Meskipun pada solat sunat selain daripada solat jenazah. Solat jenazah nak sujud sahwi macam mana? Selain daripada solat jenazah lah. Walaupun dalam sembahyang sunat sekalipun dia ada suatu kecacatan. Contohnya tak buat sunat ab'ad ke, ataupun terlupa rukun yang sepatutnya dia buat, yang mana kalau rukun tu dia ditinggal dengan sengaja maka batal. Dan sebagainya. Itu dalam sujud sahwi nanti. Sunat sujud sahwi walaupun dalam sembahyang sunat. Sujud sahwi, adapun kalau dia tertinggal sunat hai'ah, dia pergi buat sujud sahwi, batal sembahyang dia. Sebab sunat hai'ah tidak dikira sebagai perkara yang patut dijabarkan. Dalam kitab Musalli sebut dijabarkan, ditampungkan dengan sujud sahwi. Kalau dia buat, batal kerana dia telah menambahkan sujud yang tak sepatutnya ada. Sujud sahwi ini berfungsi mencegah kekurangan dalam solat. Itu fungsi sujud sahwi. Terdapat beberapa tempat yang disunatkan sujud sahwi. Syekh Sa'id Ba'ishan sebut dalam kitab Bushra Al-Karim muka surat 234. Sujud sahwi disunatkan kerana 3 sebab, bahkan 5 sebab. 3 sebab bahkan 5 sebab. Bukan 3, 5. Iaitu pertama, meninggalkan sunat ab'ad. Ni makruf. Iaitu apa sunat ab'ad? Ada 8. Kalau Musalli sebut kan 8. Ia ada apa 8 je no? Ia ada kunut, selawat dalam kunut, berdiri ketika kunut, selawat atas sahabat dalam kunut, lepas tu bacaan tasyahud awal, duduk tasyahud awal, selawat atas Nabi SAW dalam tasyahud awal. Lepas tu apa yang seko ya? Tengok 8. Tak ingat lah. Kunut, baca selawat dalam kunut, baca selawat atas Nabi dalam kunut, berdiri dalam kunut, baca tasyahud awal, selawat atas Nabi dalam tasyahud awal, duduk dalam tasyahud awal. Satu lagi apa? Selawat atas sahabat tak sunat dalam tasyahud awal. Dalam tasyahud akhir. Lupa. Sunat selawat atas keluarga Nabi di tasyahud akhir. 8. Ni sunat ab'ad. Kalau dalam Safinatun Najah dia ringkas 2 je. Senangnya. Tasyahud, bacaan tasyahud, kunut. Tapi pecahlah daripada 2 tu pecah 4 masing-masing jadi 8. Tu sunat ab'ad. Memindahkan, itu yang pertama. Yang kedua, memindahkan rukun kauli yang tidak sampai membatalkan. Memindahkan rukun kauli. Ada yang batalkan, ada. Mana contohnya? Contoh takbiratul ihram dan salam. Kita pun buat assalamualaikum warahmatullahi. Tu kalau sengaja batal lah. Jadi memindahkan rukun kauli yang tidak sampai membatalkan. Ni kalau contoh tak sengaja, tu tak batal lah. Sebab tu yang ada sunat sujud sahwi tu. Memindahkan rukun kauli, baca Fatihah dalam rukuk contohnya. Tapi sengaja tak sengaja, terlupa ataupun leka. Tu tak ada masalah. Sujud sahwi lagi. Menambahkan rukun fi'li. Menambah rukun fi'li 3 kali sujud. Tu. 2 kali sujud, 3 kali sujud. Ada 3 kali sujud. Pernah tengok pada kita pernah sembahyang Tok Imam 3 kali sujud. Terabur belakang. Cik-cik aduh siap dia. Tok Imam rakaat pertama dah 3 kali sujud. Kita sujud pertama, lepas tu duduk antara sujud, sujud balik. Lepas tu bangunlah, kita bangunlah. Dia duduk antara 2 sujud. Pelik Tok Imam. Pocik ada belakang. Pocik ada belakang tu duduk istirahat. Subhanallah. Kawan tu duduk istirahat. Apa pakcik? Bangunlah. Tegur kat subhanallah tu kiam sudahlah. Duduk kawan tu.
Hak pakcik sebelah saya pula, pakcik sebelah kita lah, dia dah berdiri lah. Dia tengok kawan tu turun, kawan tu sujud sekali. Allah kata, tak tahulah. Hak yang subhanallah tadi tu, lepas tu yang Tok Imam kan sujud kali tiga kan. Dia tak buat sujud tak apalah, tapi dia duduk iftirah gitu. Dia duduk iftirah situ, subhanallah, subhanallah. Aduh lah. Hak yang sebelah ni tadi dah berdiri dah. Dia sujud semula. Tu tak yakin tu. Itulah kalau dia buat kan sengaja, dia tahu dah tu imam tu lebih dah, dia bangun juga, dia buat juga sujud, batal lah sembahyang tu. Kecuali kalau dia lupa juga, tu lain cerita. Macam-macam. Pelik-pelik lah. Macam Masjid Nizar. Ni kalau mengajar bab ni memang Masjid Nizar model. Masjid Nizar tu lepas Ramadan. Ramadan ada syarat lah, dia jemput syarat. Syarat tu dia kan Masjid Nizar buat 20 rakaat. Lepas tu waktu rakaat yang ke-19 dengan 20. Rakaat yang ke-19 20. Tok Imam Arak tu ingat dah habis dah 20. Dia naik rakaat untuk buat witir 2 rakaat lah. Patutnya 19 20. Jadi sekarang ni bila dia naik, dia tu ingat sembahyang witir 2 rakaat. Kita ni orang belakang sembahyang tarawih 19 20. Bukan. Silap. Bukan. Macam mana? Betul. Okey lah, betul. Okey, dia sembahyang witir 2 rakaat, kita sembahyang belakang ni 2 rakaat, tarawih dia 2 witir. Tak apalah. Tak ada masalah lah. Kita dengar surah Sabbihisma rabbikal a'la. Hak ni kawan ni buat witir dah kuasa ni. Daripada baca Quran hak juzuk tiba-tiba Sabbihisma rabbikal a'la ni. Ini ada drama sat gini. Tu habis salah. Tok Bilal pun buat cerita dia macam sikit-sikit. Okey, dia ni kawan ni nak naik sembahyang 1 rakaat witir Yang kita ni patutnya 2 rakaat witir. Lepas tu kawan tu pun sembahyang lah. Sembahyang. Bila sembahyang, tiba-tiba buat serakaat. Buat serakaat. Pas buat serakaat tu, macam-macam drama. Kawan ni nak berdiri, tak mau berdiri. Nak berdiri, tak mau berdiri. Entah ada kan? Dia ada kali, lupa. Nak berdiri, tak mau berdiri. Nak berdiri, ada pakcik tengok tu imam. Kita tengok. Seronok tengok. Pas habis dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Seorang dua berdiri. Seorang dua berdiri. Rakaat kita niat 2 rakaat. Kawan tu niat 1 rakaat ya. Pakcik-pakcik pun bagi salam. Pas bagi salam, bising. Bising. Bunyi bising kan. Bising. Aku rasa ni lepas ni padah kawan ni. Mari kat parking. Turun parking mau jumpa kita. Ustaz, jom. Soh maya. Apa tak soh? Aduh, aku yang naik. Aku tak ada masalah. Makan kaki lah kata. Apa tu imam ni mau tak prihatin lah, apalah kita penat-penat bayang 20 rakaat, tiba-tiba tak dapat witir 3 rakaat lah. Macam-macam ni. Aduh. Ini kali kedua kita cerita ke orang ni. Tak tahulah. Kena ada pengalaman tu cerita ke orang. Aduh. Baru 2 kali lah hak je ni. Lupa macam ni. Tok Imam lupa. Jarang nak berlaku. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Mana tadi? Rukun fi'li. Yang jika menambahkan rukun fi'li yang jika dilakukan sengaja dapat membatalkan. Kalau dilakukan sengaja batal. Ni sekarang ni tak sengaja. Sujud 3 kali contohnya. Okey, yang seterusnya ragu dalam meninggalkan sunat ab'ad. Ragu-ragu. Aku buat tasyahud ke tak lagi? Betul, sunat sujud sahwi. Kemudian yang terakhir, melakukan sesuatu disertai kebimbangan dalam menambahkan suatu rukun lah. Aku ni tambah ke rukun tadi, rasa macam sujud 3 kali. Tu tak. Dia taradud bila ni? Taradud waktu rakaat lain contohnya. Tadi rasa macam sujud 3 kali. Rasa je. Bukannya teringat ke apa tak? Rasa. Sunat sujud sahwi ke. Kalau hak terlupa tadi, rakaat pertama contohnya sujud 3 kali. Maghrib ataupun rakaat yang kedua baru kita perasan. Tadi aku sujud 3 kali. Hak tu terlupa. Lepas tu ingat semula. Hak ni taradud. Rasa-rasa macam buat lebih. Pun sunat sujud sahwi. Hanya ini sahaja dibenarkan untuk tampung dengan sujud sahwi. Adapun selain daripada itu, maka jika sujud sahwi juga, maka batal solatnya. Batal. Hatta sujud sahwi kerana meninggalkan sunat hai'ah sekalipun, kerana ia tidak dituntut. Ni
Macam sembahyang raya lagi. Takbir 7 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sunat hayah, bukan sunat apa. Kalau tu imam buat sujud sahwi, makmum jangan ikut. Makmum ikut batal. Makmum imam sudah membuat satu perkara yang batalkan sembahyang. Jadi kita kena mufaraqah lah, belum tentu boleh buat dua. Nak mufaraqah boleh, nak tunggu tu imam boleh. Sebab apa tunggu tu imam sedangkan dia buat perkara yang batal? Kita boleh ihtimal dia tak sengaja. Boleh ihtimal dia tak sengaja ataupun dia terlupa ke, tiba-tiba dia ingat boleh sujud. Contohlah. Jadi kita ada ihtimal lagi. Makmum boleh ihtimal, sebab tu boleh ikut lagi. Jadi antara mufaraqah dengan mutaba'ah, tunggu dia waktu salam macam mana? Yang lebih afdal, mutaba'atun ma'al imam. Walaupun boleh mufaraqah. Nanti akan datang panjanglah masalah-masalah berkaitan dengan nak mutaba'ah ke mufaraqah. Ada dalam nota nanti akan datang. Yang afdalnya semua mutaba'ah belaka. Kena tunggulah afdalnya. Tapi nak mufaraqah pun tak ada masalah. Mana tadi? Sunnah hayah. Ini disebut oleh Syekh Sulaiman Al-Bijirmi. Al-Bijirmi bukan Bujairimi, Al-Bijirmi rahimahullahu taala dalam hasyiahnya 'ala al-Iqna' syarah matan Abi Syuja' jilid kedua muka surat 108. Wala yasjudu lis-sahwi anha fa in sajada anha 'amidan 'aliman batalat salatuhu wa illa lam tabtul. Dan tidak boleh sujud kerana lalai ataupun lupa daripada mengerjakan sunat hayah. Maka jikalau seseorang sujud kerana meninggalkannya secara sengaja, ia sujud lagi pula tahu. Adapun jahil, dalam kurungan, adapun jahil yang tidak mendapat uzur syarak juga termasuk di dalam hukum ini. Jadi kalau orang yang jahil yang tak dapat uzur syarak, maknanya dia jahil, dia masuk Islam lama dah, dia tak mengaji contohnya, batal juga kalau dia buat. Maka batal sembahyangnya. Jika tidak yakni memiliki uzur, iaitu tidak sengaja atau dia itu jahil yang diuzurkan syarak, maka tidak batal sembahyangnya. Itu dalam Hasyiah Al-Bijirmi. Adapun sujud sahwi bagi makmum, Imam Al-Mawardi radhiyallahu taala anhu sebut dalam Al-Hawil Kabir jilid kedua muka surat 228. Sujud sahwi bagi makmum. Dia kata, panjang tu. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu telah berkata, dan jikalau lupa oleh imamnya, niscaya sujud ia oleh makmum, yakni sujud sahwi bersama imam. Jikalau imam lupa, imam ada masalah, kita bukan buat apa benda pun, tapi tiba-tiba tu imam sujud, kita sujud juga. Kerana wajib kita mutaba'atul imam fi sujudis sahwi. Imam Al-Mawardi rahimahullah berkata, pandangan ini ialah sahih. Dan pandangan ini berlaku kesepakatan ijma' ulama' bahawa imam tatkala lupa, maka bersangkut paut lupa imam itu dengan sembahyang makmum. Maka lazim, yakni wajib akan makmum itu oleh sujud bersama imam. Kerana bersangkut paut. Sebab tu kalau imam buat benda makruh, masuk kali kepada makmum. Jangkit kali kepada makmum buat benda makruh. Dan dalil atas wajibnya sujud bersama imam ialah sabda Nabi SAW. Boleh tengok Arab dia sendirilah. Imam itu tu dia, al-imamu dhaminun fama sana'a fasna'u. Imam itu penjamin, maka apa yang imam melakukannya, maka hendaklah kalian ikut juga melakukannya. Itu Nabi SAW bersabda lagi, tu innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu fakana ala umumihi fi sujudil fardi wa ghairihi wa li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha fi salatin fasajada li sahwihi wa sajada an-nasu ma'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya dijadikan imam itu untuk diikuti bersamanya. Maka apabila bertakbir oleh imam, maka hendaklah kalian takbir. Dan apabila imam rukuk, maka hendaklah kalian rukuk. Dan apabila imam sujud, maka hendaklah kalian sujud. Maka adalah umum hadis ini terkena kepada sujud yang fardu dan selainnya, yakni sujud yang sunat seperti sujud sahwi. Dan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terlupa sesuatu dalam sembahyang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud kerana lupanya, dan sekalian manusia yang menjadi makmum itu sujud belaka bersamanya. Itu dalam Al-Hawil Kabir. Begitulah juga hukumnya juga menurut fuqaha mutaakhirin Syafi'iyah seperti dalam kitab Al-Iqna' syarah matan Abi Syuja'. Sepatutnya dia punya nama kitab dia Al-Iqna'u fi halli matnil Abi Syuja' rahimahullah muka surat 265, dan Fathul Wahhab syarah manhajut tullab karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah muka surat 64. Kata wa yalhaquhu ayil ma'mumu sahwa imamihi kama yahmilul imam.
kama yahmilul imamu sahwahu sawa'un asaha qabla qtidaihi bihi am hala qtidaihi fa in sajada imamuhu taba'ahu fa in taraka mutaba'atahu amdan batalat salatuh. Dan berkait makmum itu oleh kelalaian imamnya seperti mana menanggung oleh imam akan kelalaian makmum, sama ada kelalaian atau kelupaan itu berlaku sebelum mengikut imam. Walaupun belum ikut imam, kita ikut rakaat yang ketiga, tu imam buat perkara yang dia terlupa pada rakaat kedua, tiba-tiba imam sujud sahwi, kita pun wajib juga ikut sujud sahwi. Ataupun tak kala mengikutnya, memang dah ikut dah, dia terlupa tasyahud contohnya, kita pun tak buat tasyahud lah, dia terlupa. Tapi kalau imam terlupa buat tasyahud, kita boleh untuk mufaraqah, kerana dia meninggalkan sunat yang sangat-sangat dituntut dalam sembahyang, iaitu tasyahud awal, kerana dia sunat ab'ad. Maka jikalau imam sujud sahwi, maka hendaklah makmum mengikutinya sujud sahwi. Jikalau makmum sengaja meninggalkannya daripada mengikuti imam sujud sahwi, niscaya batal sembahyangnya. Wa yalhaquhu ayil makmum sahwu imamihi kama yahmilul imamu sahwahu sawa'un asaha qabla qtidaihi bihi. Ni macam ulang ni. Ulang kena potong tu. Syekh Sulaiman Al-Bijirmi sebut, Al-Bijirmi dalam Hasyiah Al-Bijirmi 'ala al-Iqna' fi halli matn al-Abi Syuja', jilid yang pertama, muka surat 265. Baca Arab sendiri. Katanya, kata syarih Syekh Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Syekh Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala kata, nombor 9 lagi. Sini betul. Baca lagi. Nombor apa ni? 10 Nombor 10 10. Tak apa. Patut pun. Kata syarih Syekh Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala, batal oleh sembahyangnya, yakni apabila berselisih dengan imam tatkala tinggal tu, tertinggal lam, tertinggal L. Apabila berselisih dengan imam tatkala tinggal dua rukun fi'li dengan sempurna, seperti sujud sahwi pertama dan duduk antara dua sujud sahwi, dengan sekira-kira bahawa imam turun untuk sujud sahwi yang kedua pada pandangan yang zahir. Ini masalah kalau dia tu tak buat sujud sahwi, tertinggal dua rukun bersama imam. Itu asasnya ialah kalau dia tertinggal dua rukun, maksudnya tu imam di depan dua rukun daripada kita tak turun ikut dia, maka jadi batal sembahyang. Dua rukun terdahulu oleh imam daripada kita. Jadi sekarang ni kalau kita duduk tasyahud akhir, dia dah sujud sahwi pertama, lepas tu duduk antara dua sujud, lepas tu sujud sahwi semula. Jadi makmum tadi kalau tidak sujud sahwi bersama makmum, sekira-kira tertinggal dua rukun, contohnya sujud sahwi pertama satu, sujud sahwi pertama, bila dia duduk antara dua sujud, tinggal satu rukun, iaitu sujud sahwi pertama. Tu on the way tu imam nak pergi ke sujud yang kedua, maka tertinggallah dua rukun. Kalau kalau makmum masih lagi dalam keadaan dia tasyahud akhir, maka batal sembahyang makmum itu. Itu dia punya masalah dia. Habis. Imam Ali bin Yahya Nuruddin Az-Ziyadi Al-Misri wafat tahun 1224. Ni jawab soalan orang ni, rajin cari wafat. Rahimahullah berkata, itulah, yakni jika tertinggal dua rukun dalam sujud sahwi itu batal merupakan pandangan mu'tamad mazhab Syafi'iyah. Pandangan mu'tamad. Mana ada khilaf lah tu. Bila kata pandangan mu'tamad, mana ada khilaf. Ada yang kata tak batal tu. Kena cari kitab besar pula lah yang kata tak batal tu. Ni kitab Asy-Syaikh Bijirmi sahaja. Kitab mutaakhirin dah. Jadi jangan tertinggal dua rukun, kena cepat-cepat buat . Menurut Imam Syaubari rahimahullahu ta'ala, ada satu cabang masalah, iaitu bilakah sembahyang makmum tersebut mula batal. Pula dah. Tu detail lagi. Bilakah mula batal sembahyang makmum? Tatkala ia berselisih dengan imam pada sujud sahwi, yakni tidak melakukan sujud sahwi sedangkan imam buat, tanda tanya. Bila yang dia kata makmum ni batal, mula batal tu bila? Tatkala ia berselisih dengan imam pada sujud sahwi,
yakni tidak melakukan sujud sahwi sedangkan imam buat. Berselisih makna mukhalafah lah. Mukhalafatul imam, bercanggah dengan perbuatan imam. Imam buat, dia tak buat. Bila pula batal makmum ni? Sayogianya seperti mana Imam Muhammad Ramli rahimahullah bersetuju bahawa dikatakan batal itu jikalau makmum berselisih dengan imam itu dengan qasad daripada awal tidak mahu sujud sahwi bersama imam, maka batal sembahyangnya dengan semata-mata sujud sahwi oleh imam. Duduk tasyahud akhir, awal-awal memang tak mau dah ikut. Kawan tu dah sujud kali pertama, batal dah sembahyang makmum. Sebab dia dah qasad awal-awal tak mau ikut sujud tu imam, tak mau ikut sujud sahwi tu imam. Itu masalah pertama. Daripada awal batal dah. Kenapa? Kerana dia dah qasad. Macam tu jugalah gerak tangan 3 kali tu, ataupun gerak anggota badan besar. Kalau kita gerak sekali saja tapi qasad nak gerak 3 kali, gerakan sekali pertama tu sudah membatalkan sembahyang kerana kita sudah qasad 3 kali gerak. Ni sama lebih kurang masalah ni. Ni kita memang qasad daripada awal dah tak mau ikut sujud sahwi tu imam, maka sujud sahwi iaitu imam kali pertama kita dah tak ikut pun dah batal. Walaupun tak tertinggal lagi 2 rukun bersama tu imam. Sebab dia dah qasad dah tak mau ikut daripada awal. Habis. Meskipun imam sama sekali belum mengangkat kepalanya daripada sujud sahwi yang pertama, walaupun begitu dia turun sujud pertama, dia tak angkat kepala lagi, batal dah kawan tu. Sebab dia dah qasad untuk tidak ikut tu imam dalam sujud sahwi, maka batal dah. Kerana telah masuk dalam perkara yang membatalkan sembahyang seperti mana akan datang perbahasannya dalam sujud tilawah dalam solat. Bahkan batal itu sebelum imam sempurna sujud sahwi yang pertama. Maknanya tidak tamakninah lagi. Tak tamakninah lagi, kawan tu batal dah. Yang ni turun sujud, kawan tu batal dah kalau dia ada qasad untuk tidak mengikut imam sujud sahwi. Jikalau makmum berqasad untuk tidak bersujud bersama imam, tu titik. Maka jikalau dia qasad untuk melakukan sujud sahwi bersama imam akan tetapi berselisih dengan imam sebanyak 2 rukun fi'li. Berselisih di sini ialah mukhalafah, tertinggal lah. Ni jawab soalan dulu ni. Jawab soalan orang dulu ni, berselisih ni terjemahan pada mukhalafah. Yang ni tu imam dah sujud kali pertama, dah angkat, jadi duduk antara 2 sujud, tinggal 1 rukun. Lepas tu imam sujud kali kedua, tinggallah 2 rukun. Tapi dia qasad nak ikut tu imam. Macam mana? Maka jikalau dia qasad untuk melakukan sujud sahwi bersama imam akan tetapi berselisih, yakni mukhalafah dengan imam sebanyak 2 rukun fi'li, tatkala imam berkehendak sujud sahwi kali kedua, maka batal sembahyang makmum tadi kerana tertinggal 2 rukun fi'li. Jadi tertinggal rukun ni jangan kita faham gini. Tertinggal rukun ni bukan maksudnya kalau sujud sahwi kali pertama tu 1 rukun, belum ni. Dia bila duduk antara 2 sujud baru tinggal 1 rukun sujud sahwi. Lepas tu sekali dia nak sujud kali kedua, baru tinggal 2. Itu jugalah yang dimaafkan 3 rukun panjang tu. Orang silap faham. Orang kata contoh dimaafkan rukun 3 panjang. Tu imam pun rukuk 1, belum 1 tu. Bila tu imam i'tidal baru 1 sebab dia dah tinggal rukuk. Lepas tu kawan tu sujud, dah tinggal dia 3 rukun panjang kan. I'tidal tak kira lah sebab rukun pendek. Lepas tu dia duduk antara 2 sujud. Sujud dah tinggal lah 2. Lepas tu dia sujud semula. Tak ada apa sebab rukun pendek je, duduk antara 2 sujud. Duduk sujud kedua. Lepas tu dia qiyam. Dia qiyam 3 kali 3 kali rukun yang 3 rukun yang panjang. Tak cari sebab apa? Sebab dia dimaaf 3 rukun panjang. Kalau lebih, kalau dia tak buat keputusan baru batal. Jadi kalau dia tertinggal 4 rukun panjang baru batal. Jadi bila tu imam dah berdiri rakaat yang seterusnya, dia masih baca Fatihah, waktu tu dia kena buat keputusan dah sebelum tu imam turun rukuk. Kalau dia tak buat keputusan, tu imam dah rukuk dah, maka batal sembahyang dia. Jadi kena buat keputusan sama ada mufaraqah bersama tu mufaraqah ataupun bersama dengan tu imam tapi rakaat yang dia baca Fatihah lambat tadi lara. Sekali dia kena ganti lepas salam. Itu. Tu sebenarnya fahaman dimaafkan 3 rukun panjang. Zahir ibarat orang ambil macam mana orang faham rukuk tu satu rukun. Zahir ibaratnya dalam munyatul musalli, orang silap faham. Munyatul musalli itu memang dia akan kata rukuk tu 1 rukun. Sebenarnya ibarat itu ada dalam Fathul Mu'in. Fathul Mu'in pun gitu. I'anah at-talibin syarah kata bukan gitu zahir fahaman dia. Dia ambil kaul daripada Syekh Muhammad Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj, macam mana cara 3 rukun panjang tu tinggal. Dengan betul. Zahir ibarat
Tak betul kalau orang faham zahir ibarat. Yang sebenarnya hak seperti mana yang kita syarah tadi. Ni yang banyak salah. Ngaji dah musalli tapi silap. Dalam hasyiah Sittin ala dalam hasyiah Ad-Dimyati ala syarah Sittin masalah pun ada juga disebutkan begitu. Jadi tu imam rakaat seterusnya kalau dia tak buat keputusan baru batal. Bila rakaat seterusnya imam sudah qiyam, rakaat seterusnya dia kena buat keputusan. Nak mufaraqah ke nak ikut sama imam? Nak mufaraqah tak apalah. Buatlah nazam peraturan surat macam biasa, tertib sembahyang macam biasa. Tapi kalau dia nak ikut tu imam juga, maka dia kena batalkan rakaat tu, nanti dia ganti selepas salam tu imam. Kerana dia tak sempat baca Fatihah sampai habis. Habis. Batal solat makmum ini zahir jika tidak ada sama sekali uzur pada berselisihnya makmum dengan imamnya. Yang kata batal ni bila tak ada uzur. Syekh Ali bin Ibrahim bin Ahmad Nuruddin Al-Halabi. Ni Syekh Al-Halabi. Biasanya dia buat simbol halam. Dan Syekh Syaubari rahimahumallahu ta'ala berkata, jika tidak, yakni mempunyai uzur dengan sekira-kira berselisih, yakni tinggalnya imam dengan makmum kerana makmum berkehendak menyempurnakan sekurang-kurang bacaan tasyahud. Ini tu imam baca lajak laju. 5 saat habis dah tasyahud. Makmum tak ada lagi, baru at-tahiyatul mubarakatus salawatu, kawan tu dah sujud. Jadi tak lengkap lagi lah bacaan tu. Jadi kalau dia nak lengkapkan bacaan, tak ada masalah. Tu ada uzur dia panggil. Jika tidak, yakni mempunyai uzur dengan sekira-kira berselisih imam dengan makmum kerana makmum berkehendak menyempurnakan sekurang-kurang bacaan tasyahud yang merupakan rukun sembahyang. Rukun sembahyang lah. Hal keadaan makmum membacanya dengan sangat lembab, maka tidak menyebabkan ia membatalkan sembahyangnya akibat tertinggal 2 rukun kerana terdapat uzur. Tak ada masalah lah. Lepas dia habis baca sekurang-kurang rukun tu, dia pun sujud lepas tu. Lepas tu salam lah macam biasa. Itu tak ada masalah kerana ada uzur. Situ iktibar uzur dia. Habis. Masuk balik dalam kitab kita. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Tu sujud sahwi. Mana dia? Tinggal kan? Okey. Kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan tasyahud awal wajib muafakat pada perbuat. Ni yang lain pula dah. Tasyahud awal kalau tu imam buat, wajib buat. Wajib buat. Tengok nombor 5. Tengok nombor 5. Wajib muafakat pada perbuat. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullahu ta'ala sebut, jikalau imam melaksanakan tasyahud awal sedangkan makmum meninggalkannya, maka batal sembahyang makmum dengan tafsilan beberapa masalah. Relax dulu. Yang kata batal dulu ada tafsil dia. Kalau tu imam buat, makmum tinggal, yang ni tak buat lah, dia bangun rakaat seterusnya. Jadi ada tafsilan, ada yang batal, ada yang tak batal. Makmum jikalau meninggalkan tasyahud awal dengan terlupa, dia pun bangun, Allah ada tasyahud awal, ataupun jahil, kemudian dia teringat atau tahu, dalam sembahyang baru tahu, orang bagi tahu, sembahyang tasyahud awal tu sunat abang tu, contoh, sebelum imam berdiri tegak. Dia teringat ataupun tahu ni sebelum tu imam berdiri tegak, yakni berdiri tegak selepas daripada membaca tasyahud awal lah, nak pergi ke rakaat yang ketiga. Dan makmum tidak kembali untuk melaksanakan tasyahud awal tersebut, maka batal sembahyangnya. Ni masalah. Kalau tu imam baca, dia pun makmum ni bangun sebab apa? Makmum bangun sebab terlupa ataupun sebab dia jahil, maka dia kena turun semula. Dia wajib turun semula. Kalau dia tak turun semula sampailah tu imam berdiri dah, maka batal sembahyang dia. Tu Hak B pula, jikalau makmum sengaja meninggalkan tasyahud awal sedangkan imam melaksanakannya, hal keadaan dia sengaja melakukannya dan tahu, maka tidak batal sembahyangnya, bahkan disunatkan kembali kepada tasyahud awal. Disunat kembali. Pelik ni. Dia sengaja buat, dia tahu hak tu sunat, tapi dia naik juga dengan ikhtiar dia, dengan tahu dia, maka sunat sahaja dia kembali ke tempat di mana posisi tu imam tu berada.
Kalau hak lupa tadi ataupun jahil tadi, dia baru teringat lepas pada tu, ataupun dia itu baru tahu selepas daripada dia berdiri, tu imam masih dalam tasyahud awal, maka wajib dia turun. Kalau tu imam sudah tegak berdiri rakaat ketiga, dia tidak turun lagi, maka batal sembahyang dia. Habis. Ni bab tasyahud ni. Jadi bab tasyahud ni min rawamidil masaili. Dalam kitab Kifayatul Muhtadi, Syarah Sulamil Mubtadi. Ni. Mana kitab tu? Ni. Dia kata hak ni masalah yang sulit. Jadi kalau orang awam tak reti pun tak batal. Masalah yang payah lah. Masalah yang dalam. Habis, masuk balik kitab kita. Jadi masalah tasyahud awal ni ada tafsilan dia. Titik. Kemudian ada pun imam tinggal tasyahud awal dan ia imam duduk istirahah. Ni sebaliknya. Tu imam tinggal duduk tasyahud, tapi dia duduk istirahah. Dia duduk istirahat sekejap lah. Nak diri rakaat ketiga kan. Maka harus makmum baca tasyahud, sebab tiada keji menyalahi. Tiada keji menyalahi. Titik. Okey, sekarang ni masalah kalau imam tak buat tasyahud awal. Tadi imam buat tasyahud awal. Ni sekarang imam tak buat tasyahud awal, tapi dia duduk istirahah sebelum naik rakaat ketiga. Maka harus dan boleh makmum tadi baca tasyahud. Baca tasyahud dia. Baca tasyahud dia. Tengok dobit nombor 6. Kata musannif rahimahullah, adapun imam tinggal tasyahud awal. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Syata rahimahullahu ta'ala sebut, yakni imam meninggalkan secara keseluruhan sedangkan makmum melaksanakannya. Imam tinggal terus, tak buat langsung tasyahud awal, tak buat terus, tapi makmum buat, maka batal. Yakni imam meninggalkan dia secara keseluruhan sedangkan makmum melaksanakannya. Tinggal terus. Tinggal terus tu. Maka jikalau imam meninggalkan sebahagiannya sahaja, maka boleh bagi makmum berselisih dengan imam yang tinggal lah. Yang ni makmum buat, imam diri dengan menyempurnakan tasyahud awal. Jadi sebahagian yang meninggalnya, sebahagian dia sempat duduk tu, duduk istirahat tu. Duduk istirahat sebahagian daripada dia untuk baca tasyahud awal. Ataupun tu imam memang baca tasyahud sekerat contohnya. Sekejap dia berdiri, maka dia boleh untuk habiskan bacaan tasyahud dia, tak ada masalah. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah kata sebahagian ulama, jikalau makmum menyalahi imam untuk menyempurnakan tasyahud awal, itu dituntut. Contoh apa? Dia tak baca habis lagi, makmum tak baca habis lagi tasyahud awal, tu imam dah berdiri. Sunat makmum habiskan bacaan tasyahud awal. Maka jadilah makmum tadi sebagai makmum yang muwafiq, dan pandangan ini aujah. Mana ada khilaf. Mana ada khilaf. Apa makmum yang muwafiq kok mana? Iaitu bila dia berdiri rakaat ketiga lagi, kan terlambat dengan tu imam. Tu imam dah berdiri rakaat ketiga, dia masih hidup baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu imam dah ihdinas siratal mustaqim, kawan tu pun baru berdiri, baru bismillah, tiba-tiba lepas waladhdallin habis dia pun tunduk rukuk. Tu imam makmum masih makmum tak sempat habis baca Fatihah lagi, dan makmum tak dapat pun kadar masa baca Fatihah, tapi dibilang sebagai muwafiq juga dalam masalah ini. Jadi dia dimaafkan 3 rukun yang panjang atas pandangan aujah. Ni pandangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Pandangan Syekh Ramli kata dia macam masbuk. Macam masbuk maknanya apa? Maknanya tak sempat tunduk rukuk bersama imam saja. Itu boleh tengok dalam musalli lah. Dalam musalli pun ukir dalam Tuhfah dan Nihayah, dan ibarat Muniyatul Musalli itu ada dalam Hasyiah I'anatul Talibin seketul-seketul, yang mana khilaf antara Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Syekh Ibnu Hajar kata seperti muwafiq, Syekh Ramli kata masbuk. Bila masbuk senang sikit lah. Nak pilih pandangan mana-mana tak ada masalah. Nak pilih pandangan sebagai muwafiq boleh, masbuk boleh, kerana tu semua mazhab Syafi'i.
Kemudian adalah Hasyiah I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullahu taala sebut. Al-Imam Al-Ajhuri rahimahullah berkata, apabila makmum menyempurnakan tasyahud awal dan dia tidak mendapati masa yang mencukupi kadar bacaan Al-Fatihah pada rakaat seterusnya, ataupun mendapati imam pada rukuk rakaat seterusnya setelah menyempurnakan bacaan tasyahud awal, maka wajib atas makmum membaca Al-Fatihah dan dimaafkan berselisih dengan imam sebanyak 3 rukun yang panjang. Itu kita kata tadi tu. Walaupun tak dapat masa yang mencukupi untuk baca Fatihah. Asalnya takrif muwafiq ni ialah dapat masa qadar baca Fatihah. Dapat qadar masa dengan mana bila dia takbir Allahu Akbar, dia dapat berdiri itu dapat qadar masa baca Fatihah bersama tu imam. Cuma dia tak baca ataupun lambat baca tu dia punya cerita. Dia tak habis maknanya dia itu muwafiq. Tapi dalam masalah ini walaupun tak dapat qadar masa baca Fatihah, dia dimaafkan 3 rukun yang panjang macam orang muwafiq. Tu kata Imam Al-Ajhuri rahimahullahu taala. Dalam syarah Al-Irsyad karya Syekh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, Syekh Ibnu Hajar rahimahullah mensyaratkan untuk keharusan berselisih dengan imam pada tasyahud awal untuk menyempurnakan bacaannya, bahawa tidak menyalahi dan berselisih dengan imam melebihi 2 rukun fi'li secara berturut-turut pula dah. Ni Syekh Ibnu Hajar dalam syarah Irsyad. Syekh Ibnu Hajar ada banyak kitab fiqh. Jangan terkejut lah. Tadi 3 ni 2 pula. Tu. Tadi 3 rukun panjang, ni 2 rukun fi'li. 2 rukun fi'li ni masuk pendek, masuk panjang. Macam mana? Jadi kena tengok hak mana yang digunakan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami yang banyak digunakan. Yang banyak digunakan Tuhfah lah. Dia ada Syarhul Irsyad, Syarhul Ubab, Tuhfatul Muhtaj, Manhajul Qawi. Banyaklah. Jadi ada pandangan-pandangan yang kadang-kadang dalam Tuhfah lain, dalam Syarah Irsyad lain, dalam Syarah Ubab lain, dan dia tidak tarjihkan. Ada. Imam Sulaiman Al-Qurni dalam Hasyiah Al-Kubra, dia ada masalah-masalah yang dia nukilkan daripada Syekh Ibn Hajar Al-Haytami daripada 3 kitab, Syarhul Ubab, Syarhul Irsyad, Tuhfatul Muhtaj. Yang mana 3-3 ni lain-lain belaka dan dia tak tarjihkan mana satu. Tu. Jadi kalau ikut hak ni, makna dia tak boleh melebihi, menyanggahi Tok Imam 2 rukun fi'li. Tak boleh Makna kalau Tok Imam sujud, dia tak gerak lagi, Tok Imam dah sujud, nak sujud dah, nak on the way sujud dah, dia terlepas rokok dengan i'tidal 2 rukun dah tu. Maka dia boleh batal. Gambarannya seperti imam telah melaksanakan 2 rukun pada rakaat ketiga sedangkan makmum masih dalam tasyahud awal. Maka masalah ni menurut pandangan dia dalam syarah Irsyad ni dibatal. Tapi pandangan yang aujahnya ialah dia dimaafkan 3 rukun yang panjang. Tu lebih selesa lah. Bahkan baru teringat. Makna kalau dia kalau tak boleh dimaafkan 2 rukun fi'li ni, makna dia seolah-olah memilih pandangan dia dalam syarah Irsyad ni sebagai orang masbuk. Orang masbuk, contoh dia takbir tak dapat masa untuk imam. Patutnya untuk imam rokok, dia rokok lah. Tapi dia kalau still lagi baca ayat Fatihah sampailah tu imam i'tidal, batu nak on the way rokok, dia masih lagi nak on the way sujud, dia masih lagi tetap baca Fatihah, maka batal sembahyangnya. Jadi ni seolah-olah macam pendapat yang kata masbuk lah. Dia seolah-olah macam makmum masbuk. Tu pandangan juga oleh Syekh Ramli rahimahullahu ta'ala. Kata habis. Kemudian kata musannif, dan ia imam tadi duduk istirahah. Tengok nombor 7. Kata musannif duduk istirahah. Kata musannif duduk istirahah. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullahu taala sebut, jikalau imam tidak duduk istirahah sedangkan makmum tetap melaksanakan tasyahud awal, maka batal sembahyangnya. Ini tak sebut dalam pedoman ni. Dia sebut pedoman ialah kalau dia duduk istirahah, bukan baca tasyahud, dia duduk istirahah tu bangun rakaat ketiga, makmum boleh baca tasyahud awal. Syekh I'anah dia buat muqabil. Jikalau imam tidak duduk istirahah sedangkan dia terus bangun, pada sujud terus bangun, tak ada duduk istirahah, sedangkan makmum tetap melaksanakan tasyahud awal, maka batal sembahyangnya kerana makmum berpaling daripada kewajipan mengikut imam kepada perkara yang sunat, iaitu tasyahud awal. Dia sudah berpaling dengan tu imam. Berpaling dengan tu imam adalah salah satu daripada batal sembahyang dia. Mukhalafah dengan tu imam yang tidak sepatutnya, maka boleh batal sembahyang dia. Habis. Kemudian masuk balik. Kita baca sikit lagi, kita baca balik. Adapun imam tinggal tasyahud awal
dan ia imam duduk istirahat, maka harus makmum baca tasyahud, sebab tiada keji menyalahi, sebab imam mengerjakan duduk istirahat itu, titik. Itulah, boleh, tak ada masalah. Dan jika imam tinggal tasyahud dan duduk, disebut dah. Okay. Dan jika imam tinggal tasyahud, dah tak buat tasyahud dan duduk, yakni duduk istirahat pun dia tinggal, maka tiada harus, yakni haram, makmum membaca tasyahud awal itu, kerana keji menyalahi imam. Titik. Hak ni kunut pula. Dan ada pun kunut, wallahu ta'ala a'lam. Kunut pun panjang juga tu. Itu sambung pula pada hari Ahad, insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.